Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini cikgu akan menerangkan manual pentakseran kerja khusus Reka Cipta 3763/2. Setiap calon SPM yang mengambil mata pelajaran Reka Cipta diwajibkan untuk melaksanakan kerja khusus ini sebagai satu daripada keperluan pensijilan peperiksaan SPM. Hari ini juga kita akan membincangkan elemen komunikasi iaitu pendokumentasian folio bagi aspek 1.0 sahaja. Aspek 1.0 ini adalah berkaitan dengan pengenalpastian dan analisis masalah. Calon perlu mengemukakan evidens kerja khusus iaitu artifak, produk dan folio pendokumentasian dalam tempoh yang telah ditetapkan. Format pendokumentasian bagi aspek 1.0 ini mempunyai 3 tajuk kecil iaitu 1.1 penyataan masalah, rubriknya atau penilaian merujuk pada 1.1 dan 1.2. Seterusnya 1.2 pengumpulan data, rubriknya merujuk 1.3 dan tajuk kecil 1.3 huraian data dan rumusan, rubriknya merujuk 1.4. Perlu diingatkan bahawa setiap tajuk kecil hendaklah ditulis pada helaian kertas A3 yang baharu. Jadi untuk aspek 1.0, kesemuanya ada 4 helaian dokumen bertulis. Bagi rubrik penskoran 1.0, apabila calon menghasilkan 1.1 iaitu menyatakan masalah secara persembahan grafik atau visual, maka kamu akan mendapat skor 1. Kemudian, calon perlu menyatakan masalah dengan jelas iaitu dengan mengemukakan penerangan pada kata kunci atau sebab atau kesan atau akibat. Kamu akan mendapat skor 2. Bagi mendapat skor 3 pula, calon menyatakan masalah dengan jelas berserta pengumpulan data. Ini perlu disertakan kaedah dan jadual pengumpulan data seperti soal selidik atau temu bual terhadap 10 orang responden sekurang-kurangnya dengan mengemukakan 3 soalan minimum yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Bagi mendapat skor 4 iaitu skor penuh bagi aspek 1.0 ini, kamu perlu menyatakan masalah dengan jelas, pengumpulan data dan analisis data. Ini bererti calon perlu mempersembahkan data, contohnya graf, huraian dan rumusan hasil daripada soal selidik terhadap para responden. Baik, sekarang kita lihat contoh cara penulisan kerja khusus mengikut format pendokumentasian yang dikehendaki. Tolong perhatikan dengan teliti format pendokumentasian ini. Contoh yang akan cikgu tunjukkan nanti ialah bertemakan mengembara tidak lagi merumitkan. Namun, pelajar semua harus melaksanakan kerja khusus sesuai dengan tema tugasan Reka Cipta yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Ini kerana setiap tahun tema tugasan ini berlainan. Okey, format penulisan bagi aspek 1.0, yang pertama, tulis tajuk besarnya di atas iaitu 1.0 pengenalpastian dan analisis masalah. Kemudian, tulis tajuk kecil 1.1 penyataan masalah dalam kurungan 1.1 dan 1.2. Seterusnya, bina kotak segi 4 tepat seperti di slide ini. Tajuk dalam kotak ini, kamu perlu tulis situasi atau latar belakang masalah sebagai tajuknya. Di sini, kamu perlu menyatakan masalah berkaitan tema tugasan yang kamu terima. Bagi penyataan masalah ini, kamu perlu merujuk buku teks muka surat 76 iaitu merujuk kepada konsep 5W1H. Ingat, penyataan masalah adalah penting kerana ia merupakan langkah pertama dalam proses mereka cipta. Ini dapat membantu seorang pereka cipta dalam menentukan fokus kajian dan tindakan seterusnya yang perlu diambil. Baik, kita rujuk semula bagaimana menulis situasi latar belakang masalah. Sebagai contoh di sini, Mazlan dan rakan-rakan merupakan seorang guru di SMK Putatan yang gemar mengikuti aktiviti perkhemahan di dalam hutan. Jika dilihat di sini,
Watak Mazlan dan rakan-rakan telah menjawab salah satu konsep 5W1H, iaitu who, siapa. Siapa yang terlibat dengan masalah. Manakala tempat di dalam hutan menjawab untuk konsep where, di mana masalah berlaku. Seterusnya kita lihat lagi untuk persoalan why, iaitu apa, bagi menunjukkan masalah secara lebih terperinci. Ayat yang dibina untuk menjawab persoalan itu ialah aktiviti tersebut anjuran unit kurikulum sekolah. Aktiviti perkhemahan tersebut akan mengambil masa selama 3 hari. Kedua-dua ayat ini menunjukkan bahawa aktiviti perkhemahan ini terpaksa disertai dan ia memakan masa yang lama. Oleh itu, ia telah memberitahu bahawa masalah akan berlaku. Seterusnya, why? Kenapa ia menjadi masalah? Oleh sebab itu, beliau terpaksa membawa makanan dan pakaian yang mencukupi untuk aktiviti itu. Bagi konsep when, bila pula, iaitu penggunaan perkataan semasa menunjukkan bila masalah itu berlaku. Contoh di sini, semasa di lokasi perkhemahan. Dan akhir sekali, how, bagaimana ia berlaku dan impaknya kepada yang terlibat. Makanan dan pakaian di dalam beg yang dibawa sering diselongkar dan diganggu oleh monyet ketika beliau meninggalkan kawasan kemah untuk melakukan aktiviti. Makanya di sini bermulalah penyataan dan analisis masalah dengan lebih terperinci lagi. Apabila menceritakan bagaimana masalah dan kesan atau akibat, kita perlu pecahkan masalah kepada 3 bahagian seperti yang terdapat pada slide ini. Letakkan gambar yang berkaitan masalah di bahagian tengah dan pecahkan kepada 3 kotak seperti paparan ini. Lihat masalah 1. Beg koyak digigit oleh monyet. Kemudian perlu nyatakan impak atau kata mudahnya apa terjadi selepas masalah itu berlaku. Contohnya di sini, kesan atau akibat, beg tidak dapat digunakan lagi untuk mengisi peralatan dan pakaian sewaktu balik. Ini mengakibatkan sukar membawa pakaian dan peralatan untuk dibawa balik selepas selesai aktiviti perkhemahan. Ingat ya, di sini kamu perlu nyatakan masalah utama berdasarkan tema bagi menunjukkan keperluan kamu mereka cipta sesuatu produk. Seterusnya, barulah kamu nyatakan masalah 2 dan 3, iaitu masalah sampingan lain yang terjadi berdasarkan kelemahan yang wujud selain daripada masalah utama. Okey, untuk tajuk kecil seterusnya ialah 1.2, iaitu pengumpulan data dalam kurungan 1.3. Langkah pertama yang perlu kamu ambil untuk melengkapkan bahagian ini ialah sediakan borang soal selidik seperti pada slide ataupun kamu boleh rujuk buku teks muka surat 80. Tujuan soal selidik ini ialah untuk memahami lebih terperinci masalah yang perlu diselesaikan. Bagi borang soal selidik, kamu perlulah menyediakan soalan yang mudah dan tepat. Sediakan jawapan ya atau tidak kepada responden bagi memudahkan mereka menjawab. Pada borang soalan juga, kamu perlu nyatakan secara bertulis makluman kepada responden dan bahagian B seperti yang bergaris merah di slide. Ini supaya mereka faham permasalahan yang perlu mereka jawab. Bagi membina soalan pada bahagian B pula, kamu perlu merujuk semula penyataan masalah yang pertama. Ianya mesti selari dengan masalah pertama. Contoh di sini, pada penyataan masalah 1 dinyatakan masalah beg koyak digigit oleh monyet. Jadi, pada borang soalan bahagian B yang pertama haruslah berbunyi, adakah beg anda digigit monyet ketika menyertai aktiviti perkhemahan? Begitulah juga dengan masalah 2 dan 3. Harus juga disoal pada borang soal selidik supaya menunjukkan produk itu menjadi masalah dan ia perlu diatasi dengan mereka cipta produk baharu yang boleh mengatasi masalah-masalah yang dinyatakan. Apabila borang soal selidik telah siap dan diedarkan, kita perlu mengumpul semula untuk langkah seterusnya iaitu membuat analisis dan huraian data. Tapi bagi mendapatkan skor 2, kamu perlu tampakkan borang ini di bawah tajuk 1.2 dan kamu perlu menyatakan di mana kawasan kajian dan masalah yang kamu sedang kaji seperti paparan ini. Seterusnya pada helaian A3 baru, kamu perlu membina jadual hasil daripada borang soal selidik yang telah diproses. Cikgu tekankan di sini,
kamu perlu menulis tajuk jadual seperti yang dibulatkan ini. Tajuknya hendaklah berkaitan dengan masalah yang sedang kamu kaji. Pada lajur masalah yang dihadapi, kamu perlu menulis mengikut urutan penyataan masalah yang telah kamu nyatakan awal tadi. Bagi mengira di lajur bilangan, kamu hanya perlu mengira jumlah yang menyatakan ya berapa dan tidak berapa berdasarkan borang-borang soal sidik yang telah kamu edarkan. Bagi mengira peratus pula, kamu perlu menggunakan formula pengiraan bilangan yang menyatakan ya atau tidak dibahagikan dengan jumlah responden dan didarab dengan 100. Hasilnya boleh ditulis di ruang peratus. Sebagai contoh di sini, kita lihat masalah yang kedua iaitu makanan dirosakkan oleh monyet. Yang menyatakan ya adalah sebanyak 16 responden. Maka 16 dibahagi dengan 20 iaitu jumlah keseluruhan kajian dijalankan dan didarab dengan 100. Maka terhasillah jawapannya 80%. Setelah siap jadual dibina, kamu haruslah mempersembahkan data dalam bentuk graf pula. Bagi membina graf, pada paksi X haruslah menunjukkan masalah, manakala pada paksi Y pula ia merujuk pada peratus responden yang kamu kira tadi. Setiap masalah di paksi X haruslah mempunyai 2 bar, iaitu nilai kepada peratus yang menyatakan ya atau tidak. Dan di atas setiap bar itu dituliskan nilainya. Kamu juga perlu menulis tajuk dan petunjuk bagi melengkapkan graf tersebut. Akhir sekali, bagi mendapatkan skor 4 dalam aspek 1.0, kamu perlulah menulis mengenai tajuk kecil iaitu 1.3 huraian data dan rumusan dalam kurungan 1.4. Pertama, tulis dahulu huraian data seperti paparan. Ianya mestilah menyatakan hasil kajian terhadap masalah-masalah yang kamu kaji seperti dalam penyataan masalah. Huraian ini juga mesti menunjukkan bilangan dan peratus seperti jadual dan graf yang kamu bina sebelum ini. Bagi melengkapkan aspek 1.0 ini, kamu perlulah akhirkan dengan membuat rumusan. Pada bahagian ini, cikgu ingin tekankan kamu mestilah menyatakan dengan jelas hasil kajian. Contohnya di paparan ini, berdasarkan kajian yang telah dijalankan, didapati semua. Perkataan semua ini boleh kamu rujuk semula bilangan yang menyatakan ya bermasalah pada masalah utama atau masalah 1. Sekiranya tidak semua responden menyatakan ya, maka kamu boleh gantikan perkataan semua dengan perkataan majority, sebilangan besar, sebahagian besar, lebih daripada separuh atau hampir keseluruhan. Salah satu daripada perkataan ini kena ada bagi melengkapkan rumusan masalah kamu terhadap masalah yang dikaji. Baiklah, selesai sudah penerangan cikgu mengenai aspek 1.0 ini. Cikgu harap semua faham dengan penerangan cikgu di video ini dan boleh melaksanakan kerja khusus aspek 1.0 dengan sebaik mungkin. Sebarang pertanyaan boleh diajukan di ruangan komen. Cikgu akan segera merespon pertanyaan kamu. Sekian sahaja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton.